If you look at 1,300 acres that RRI had, which is now Kuasa land in Sungai Buloh, that is perfect for affordable homes for the young graduates because it's done by the government. But instead, what do? They go and tender it out to other developers for high-end development. Doesn't make sense, right? Salam sejahtera. Membina kehidupan berkualiti bermula dari rumah. Saya Ashwa Ismail dan ini Sudut Pandang. Baik, semua orang ada impian untuk memiliki rumah sendiri, terutamanya anak muda. Dan pada masa sama mereka berhadapan dengan pelbagai dilema, antaranya kos sara hidup yang kian meningkat dan pada masa sama juga harga rumah juga turut meningkat. Dan kami turut menemu bual seorang graduan yang berkongsi harapan, cita-cita serta rasa mereka mengenai memiliki rumah sendiri. Kita dengarkan. Nur Sakinah Ahmad baru bergelar graduan dalam bidang sains peladangan. Belum mendapat kerja yang tetap, impiannya kini untuk bekerja dalam bidang yang dipelajarinya sebelum ini. Matlamatnya dia mahu menyediakan kehidupan yang lebih baik kepada keluarganya di kampung. Saya ingat saya nak cari kerja yang sesuai, yang menepati cita-cita saya. Lepas tu saya nak kumpul duit untuk beli rumah dan kereta untuk family lah, dan diri sendiri. Pada masa sama beliau menyedari dalam senario ekonomi yang makin rancak, aset seperti hartanah bukan mudah untuk diperolehi. Memang rumah makin mahal. So memang kena usaha lebih lah, kuat lah nak cari kerja yang okey lah. Oleh itu dia tekad bekerja keras, berbekalkan segulung ijazah untuk mengubah destini diri dan keluarga. Agak susah tapi rasanya memang setiap benda yang kita nak tu perlukan pengorbanan lah dan usaha lah. Dan diskusi Sudut Pandang pada malam ini juga tidak hanya tertumpu kepada untuk memiliki rumah ataupun rumah mampu milik, tetapi pada masa sama memberi fokus kepada kualiti hidup yang baik. Dan seperti biasa, saya Ashwa Ismail kali ini bersiaran bersama pengacara bersama yang selama ini ada banyak kerja, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Dan pada masa sama kita ada tetamu yang bakal membicarakan mengenainya. Kita ada Datuk Johari Abdul Ghani, pengurusi Udah Holdings dan juga Ahli Parlimen Titiwangsa. Dan di sebelah kanan saya ialah Brigadier Jeneral Besar Datuk Goh Seng Toh, iaitu Naib Presiden Persatuan Pembeli Rumah. Dan di bilik berita kita ada Aminuddin Abdul Manaf, Ketua Pegawai Operasi Perpadanan Prima Malaysia, dan seorang pensyarah seni bina yang juga inventor Universiti Kemasan Malaysia, Dr. Azimin Tazilan, yang telah pun bersedia untuk berkongsi pandangan mereka. Dan kita mulakan diskusi ini pastinya dengan terutamanya Persatuan Pembeli Rumah. Untuk Jeneral Goh, kita nak tahu dengan lebih tepat realiti ketika ini untuk nak memiliki rumah. Okey, Ash, selamat petang dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk saya berada di sini malam ini. Dan tajuk malam ini saya fikir adalah amat penting dan amat relevan kepada masyarakat ketika ini. Dan ini adalah membeli rumah, memiliki rumah untuk pemuda-pemuda yang baru enter the job market. And oleh kerana sejak tahun 2-3 tahun lepas, harga rumah telah naik dengan tiada kawalan. It has gone up terlampau. And kebanyakan pemuda saya fikir tidak mungkin tidak mampu memiliki rumah, dan ini adalah satu item yang cukup serius dan tidak baik untuk negara kita. So it is very relevant. Kenaikan gaji tidak seimbang dengan kenaikan harga rumah, dan ini adalah satu perkara yang kerajaan harus memberi fokus. Dan saya berasa amat gembira oleh kerana pada
mengumumkan bajet 2014. 2014, PM telah mengumumkan beberapa langkah untuk mengkawal kenaikan harga rumah, dan ini adalah satu langkah yang amat bagus, amat penting. Tapi having said that, saya fikir adalah lagi langkah yang boleh diambil untuk mengawal lagi kenaikan harga rumah. Okey, Jeneral Goh telah pun buka peluang kita untuk berdiskusi, mencakap mengenai ini. Dan kita terpaksa berehat seketika, Datuk Saifuddin. Selepas ini, kita akan kembali selepas ini, kita akan bercakap dalam konteks kualiti hidup dan rumah mampu milik. Berbagai insentif serta inisiatif telah pun diumumkan kerajaan dalam bajet 2014. Tetapi perkara yang paling mendesak ialah kita bukan sahaja ingin memberi fokus kepada rumah mampu milik, Datuk Saifuddin, tetapi juga untuk membina komuniti itu, Datuk. Ya, betul lah Syuat. Dalam ucapan bajet, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib telah pun menyebutkan beberapa insentif, beberapa strategi. Misalnya untuk akses kepada rumah, baik pulih rumah dan sebagainya. Dan saya nak tanya Yang Berhormat Datuk Johari, daripada insentif dan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib itu, bagaimana Yang Berhormat Datuk Johari melihat soal yang disebut tadi, mampu milik rumah, terutamanya bagi orang muda untuk kualiti hidup, apalagi di bandar? Yang Berhormat kebetulan satu-satunya calon Barisan Nasional dan UMNO yang menang di kawasan urban. Okay. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi bajet baru-baru ni, kerajaan telah mencadangkan pembinaan hampir 223,000 unit rumah. Dan tugas ini telah diberi kepada Jabatan Perumahan Negara lebih kurang 17,000, kemudian SPNB 26,000, Prima 80,000 dan private sector lebih kurang dalam 90,000. Daripada 90,000 itu pula, kerajaan juga telah memberi insentif 30,000 kepada 10,000 rumah pertama yang dibina oleh pemaju-pemaju swasta. Jadi saya lihat dengan adanya insentif ini secara tidak langsung, dia menggalakkan pemaju-pemaju swasta. Kalau dulu mereka nak buat rumah kos rendah, kos sederhana ni, dia terpaksa incur losses sebab kos pembinaan itu nak membina 850 unit, 850 kaki persegi, kos dia sudah mencapai hampir 160,000. Jadi dengan adanya insentif ini, secara tak langsung dia menggalakkan private sector untuk membuat rumah-rumah ini kerana mereka tidak berada dalam keadaan kerugian. Di samping kalau kita lihat macam Prima dan juga SPNB, mereka ada grant daripada kerajaan, maka membantu mereka untuk buat benda ini. Maka bila UDA pula, UDA ni adalah satu entiti atau syarikat. Dulu dia syarikat awam, tapi sekarang ni dia tidak lagi syarikat awam, tetapi dimiliki oleh kerajaan 100%. Jadi saya bandingkan role di antara SPNB, Prima dan juga UDA ini ialah SPNB dan Prima ni, dia peranan ni macam Bank Pembangunan dan SME Bank. Whereas UDA ni is like CIMB Bank. Jadi kita ni on the commercial side. Maknanya bukan saja kita buat rumah mampu milik, kita juga buat rumah banglo, terrace house, semi-D, shop lot, commercial property, mall dan sebagainya. That's kita punya role. Jadi within kita punya role itu, kita juga main peranan untuk mewujudkan rumah-rumah yang boleh dibeli oleh golongan-golongan profesional. Jadi harga kita ni berbeza sikit. Sebab harga kita ni dalam kategori di antara 300, 350, 400 ribu, di mana golongan-golongan profesional ni, dia kalau nak beli kondominium yang private sector ni 1 million, 1.2 million, dia tak boleh. Dalam masa yang sama dia nak beli rumah PPR tak boleh. Dia not entitled for it. So we are actually playing on that level of the pricing. Maknanya Datuk, ada tuduhan lah yang mengatakan bahawa
oleh kerana harga rumah naik ya, dan insentif daripada kerajaan tak mencukupi, maka kelas menengah ataupun golongan profesional, terutamanya yang muda, tak mampu nak beli rumah. Jadi tak benar tuduhan itu. Dia saya rasa ada kebenaran dia. To a certain extent ada kebenaran dia. Kerana kalau kita lihat 5-6 tahun atau 10 tahun kebelakangan ini, tanah-tanah dalam kawasan bandar, kita tak merancang kedudukan rumah mampu milik. Ya. Kalau kita boleh rancang kedudukan rumah mampu milik, maka tanah-tanah ini kita boleh gazetkan satu kawasan khas untuk kediaman rumah mampu milik. Alright. Tetapi kita sekarang ni, kita ada kawasan setinggan 10-15 ekar, kita pindahkan setinggan ini duduk di luar pinggiran bandar. Kemudian kawasan yang sama 40 tahun dulu setinggan duduk, hari ini menjadi satu commercial center. Jadi kalau dulu boleh duduk setinggan kat sini 40 tahun, kenapa setinggan tak boleh duduk sini? Maka kita tukar itu jadikan affordable house. Cabaran itu juga saya akan tanyakan apa cabaran yang dihadapi oleh Prima pada masa sama. Tetapi sebelum kita ke Prima, kita tanya Malina Manaf, rakan setugas yang sedikit sebanyak akan berkongsi mengenai apa insentif yang ada dalam bajet 2014 mengenai rumah ni. Silakan Malina. Ashwat dan juga panel-panel di luar sana. Sebenarnya kerajaan mendengar keluhan-keluhan golongan yang tak mampu memiliki rumah kerana harga rumah yang melonjak dengan begitu tinggi dalam 2-3 tahun kebelakang ini. Dan kalau ikutkan dalam peruntukan bajet yang telah diumumkan Jumaat lalu, kerajaan beri peruntukan yang besar untuk pembinaan rumah pemilik, sejumlah RM1.9 bilion telah diperuntukkan. Dan kalau kita ikut pecahan dia, RM1.9 bilion ini, Prima akan membangunkan 50,000 unit dengan peruntukan RM500 juta. Dan seterusnya, kerjasama syarikat swasta dan juga kerajaan, RM300 juta diperuntukkan, 30,000 unit rumah akan dibina. Dan di bawah SPNB, Syarikat Perumahan Negara Berhad, RM320 juta juga diperuntukkan untuk 22,855 unit rumah. Dan akhir sekali, Jabatan Perumahan Negara diberi peruntukan RM543 juta untuk bina 20,454 unit. Dan mungkin persoalan tak mampunya golongan menengah dan juga bawahan untuk mendapatkan rumah mungkin akan dapat diselesaikan dengan insentif yang telah kerajaan umumkan dalam bajet 2014 ini, Ashwat. Kita terus bersama Cik Amin, COO Perpadanan Prima. Antara lain kita ingin tahu apa cabaran yang dihadapi oleh Prima, terutamanya beberapa cabaran kita tahu akan kita nak kena siapnya rumah mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan pada masa sama untuk memastikan supaya rumah itu memang untuk kelompok sasaran. Bagaimana Cik Amin? Banyak sekali topik pada malam ni kerana dia mengaitkan mampu milik dan juga kualiti hidup. Jadi untuk kita Prima, kita memfokuskan kepada komuniti ya. Jadi komuniti itu kita rasa pertama sekali kena berada di kawasan yang strategik, di mana kita perlu bina di kawasan-kawasan bandar, di mana keperluan kepada rumah berkualiti mampu milik adalah di bandar-bandar besar. Jadi cabaran pertama kami adalah mendapat tanah-tanah yang sesuai di pinggir ataupun di dalam bandar besar di seluruh negara. Jadi oleh kerana itu, dengan tidak adanya tanah-tanah besar kerajaan yang masih tinggal di kawasan-kawasan bandar, kami telah berusaha bekerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan target atau sasaran kami itu dapat dicapai. Alhamdulillah setakat ini kami telah pun lembaga pengarah telah pun meluluskan lebih kurang hampir 40,000 unit rumah di seluruh negara, melibati 30 projek, di mana sebahagian besarnya lebih kurang dalam lebih dari setengah darinya adalah dengan pemaju swasta. Menggerak ke depan, kita berharap kita akan dapat bantuan daripada kerajaan-kerajaan negeri untuk membantu kita mendapat tanah yang sesuai di kawasan-kawasan bandar di negeri masing-masing. Okey, Jamie. Kita juga Astro ni ada turut membuat tinjauan beberapa keluarga, terutama ada satu keluarga ni di selatan tanah air di Johor antaranya. Kita ingin mengetahui bagaimana keadaannya berada dalam sebuah rumah PPR, Projek Perumahan Rakyat ini. Kita ikuti kisah yang telah pun dibawa oleh koresponden kami di Johor. Subi Saad diam di PPR Sri Setulang sejak 5 tahun lalu. Dia bersyukur kerana tidak lagi perlu berbelanja besar setiap bulan untuk membayar sewa rumah.
Bagi bapa kepada 2 orang anak ini, kadar sewa rumah yang didiaminya sekarang lebih murah iaitu RM124 sebulan berbanding sewa RM600 sebulan di rumah sewanya sebelum ini. Di sini saya semenjak saya duduk sini, kemudahan yang terdapat di Pelat Seri Sulang ni iaitu rumah komuniti polis, ADK dan juga rela pun ada. Sekarang KRT pun kita akan buat, akan ditubuhkan pada malam ni juga. Lepas tu di sini kemudahan Klinik Satu Malaysia pun dah ada, dan sebulan sekali kita pihak hospital untuk pergigian dia sediakan kemudahan kepada penduduk sini lah. Buat masa ni alhamdulillah selesa lah. Memang selesa, dia kemudahan yang ada, dapat 3 bilik, 2 bilik air. Alhamdulillah lah. Pada masa sama, beliau ada cadangan bagi infrastruktur di kawasan ini ditambah baik. Buat masa ni saya telah pun pernah kemukakan dengan pihak ahli parlimen supaya adakan pejabat pos, oleh kerana jumlah penduduk di Seri Sulang ni hampir dekat 8,000 orang. Pejabat pos tak ada lagi. Sebab apa? Saya mengusulkan ada pejabat pos dan juga kemudahan dewan untuk penduduk. Bagi isterinya, Miriani Hussein, kawasan kejiranan ini sangat selesa. Segala kemudahan disediakan selain lokasi yang dekat dengan Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah lah. Okey. Sebab pun akak kan kerja, jadi baru dah berhenti ni yang ada anu sikit lah. Macam yang kemudahan? Kemudahan, ya Allah. Memang melebih-lebih sangat lah. Rasa saya semua ada. Semua lengkap, satu lagi semua dekat lah. Macam tu. Rumah PPR 4 tingkat yang mempunyai 22 blok keseluruhannya itu kini menempatkan kira-kira 8,000 penghuni sejak mula didiami pada tahun 2007. Kebanyakan penghuni rumah PPR Seri Setulang ini adalah bekas penduduk flat Bukit Cagar. Baik, apa yang dibangkitkan adalah mengenai keselesaan dan pastinya ia menjadi teras dalam kita meningkatkan kualiti hidup. Apabila bercakap mengenai kualiti hidup, rumah luas atau rumah sempit, Datuk Saifuddin ada setengah melihat rumah itu sebagai simbol status. Tapi pada masa sama macam mana Datuk melihatnya sebagai satu perkara yang ada yang menyentuhnya sebagai kita lihat rumah pada masa sama juga boleh diinovasikan dalam konteks ruang. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Datuk sambung dengan diskusi. Kita boleh tanya dua ahli panel kita di Bilik Berita dan juga Datuk Johari di sini. Silakan. Baik, anda kembali bersama dengan Sudut Pandang. Saya akan terangkan berkenaan dengan infografi yang telah kami kumpulkan berkenaan sejauh manakah penduduk di beberapa kawasan kami buat kajian berpuas hati dengan tak keselesaan rumah yang mereka duduki. Baiklah, kami dapatkan info ataupun input ini daripada sumber kita, Mesra UKM, dan inilah antara data-data yang kita kumpulkan. Di Lembah Pantai, penduduknya 52.32% puas hati dengan tak keselesaan rumah yang mereka duduki. Di Kuala Terengganu peratusannya 58.33% dan di Alor Star 39.20%. Dan di beberapa kawasan lain mungkin bilangannya adalah di bawah 5%, mana mereka tak berapa selesa dengan rumah yang mereka duduki. Mungkin ada beberapa isu kualiti rumah dan sebagainya. Baik, dan kita akan terus kembali kepada Ashwat dengan tetamunya. Baik, terima kasih Malina di studio. Baik, apabila kita bercakap, saya ada melayari internet dan terutamanya YouTube, kita lihat bagaimana di negara-negara maju, Datuk Saifuddin, saya tengok mereka memanfaatkan garaj lama, kawasan-kawasan yang sempit dengan inovasinya tersendiri, mengguna dan memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Tu kita lihat macam kadang-kadang mereka hidup di atas almari, Datuk. Jadi bagaimana Datuk tengok dalam konteks itu inovasi dalam negara kita menuju negara maju? Dan pada masa sama kita ada inovasi melibatkan rumah-rumah mampu milik walaupun dia berkos rendah ni. Betul lah, inovasi itu betul lah. Tapi kalau sempit, kalau sampai tak dapat bernafas, tak boleh nak bergerak dalam rumah. Jadi sama ada itu akan memberi kualiti kepada rumah yang telah dimiliki itu. Jadi kita nak tanya kepada tetamu kita, Dr. Azimin, seorang ahli akademik daripada UKM. Ini soal mampu milik satu hal.
rumah telah dimiliki. Tapi adakah seseorang yang memiliki rumah, yang tinggal dalam rumah itu mampu memiliki kebahagiaan dan kualiti hidup dalam rumah yang telah dimiliki itu, Doktor? Soalan cukup mas sebenarnya tu. Because kita ni ada kaitan dengan balance di antara keperluan dengan lifestyle ataupun mengikut tempat di mana kita tinggal, di tempat itu juga kita perlu bekerja. So adalah lebih baik kita membuat satu timbangan ya untuk melihat apa yang perlu. Kalau ruang sempit, negara kita Kuala Lumpur especially membangun dengan begitu pesat, memang ke arah negara maju. Kalau di Jepun, di Tokyo ataupun negara-negara yang lebih maju, tahun 79, tahun 69, 70-an mereka dah lama memikirkan macam mana nak membina perumahan murah di samping warga bandar tu tidak perlu keluar luar bandar untuk keluar masuk ya. Mungkin ruang sempit boleh diinovasikan. Saya pernah tengok ada beberapa negara yang telah buat living dalam containers ya. Tapi walaupun dalam containers, dia ada aspek-aspek ciri keharmonian di mana dia tidak kompromikan antara ruang living, tempat tinggal dan juga tempat tidur, juga tempat bekerja. So sekarang konsep kalau kita pergi ke negara maju, kalau kita nak duduk di kawasan yang pesat, kita perlu compromise dengan elemen-elemen tertentu ya. Lagi satu kalau kita tengokkan ruang-ruang sedemikian, kita juga tidak perlu meneroka ruang-ruang baru supaya kita ni ke arah hijau sebenarnya. Dan kalau kita tengokkan ruang yang tidak diguna, contohnya kita panggil pocket space ya. Ruang-ruang yang tidak diguna pakai sepenuhnya kita boleh wujudkan sesuatu elemen. Kalau ikutkan inovasi rumah Melayu dulu, warga yang kalau wujud mampu beli rumah, dia hanya golongan yang muda, tapi selepas dia berkahwin dan punya anak, rumah itu mampu berkembang. So mungkin situasi sedemikian, tapi kita boleh guna pakai konsep yang sama di zaman sekarang. Tapi mungkin kita buat rumah yang mampu berkembang. Ya. Doktor, adakah masyarakat Malaysia sebenarnya sudah bersedia ke arah rumah yang begitu compact macam kereta hybrid pula ya? Itu sebenarnya sebab kalau kita membuat perumahan, contohnya perumahan awam yang pertama tahun 1958 telah dibina. Contohnya di Sullivan jalan telah pun dirobohkan kerana ketika itu para mereka tidak memikirkan 50 tahun akan datang. Okey, sudah sampai masanya bila kita membuat rumah ya dengan kengkangan masa, kos, tibalah masanya kita perlukan sesuatu konsep yang baik. Baru-baru ini kita ada satu pihak swasta cuba membuat satu pertandingan ya di dalam universiti tempatan untuk mengeluarkan idea-idea baru membuat rumah yang compact 800 kaki persegi, tetapi mungkin jangkaan kosnya adalah bawah 50,000. Agak mustahil, tapi sebenarnya boleh dibuat. Contohnya kita boleh gunakan cement board ya, yang boleh kita agak tegal, tapi di same time kita tidak kompromikan keluasan rumah tersebut. Dan rumah begini mungkin agak murah dibina. Tapi itulah kita perlu membuat pertimbangan sama ada kawasan bandar berperlukan perumahan sedemikian ataupun luar bandar. Ya. Ya, Dok. Saya nak berbalik kepada Yang Berhormat Datuk Johari. Istilah mampu milik ni selalu digunakan ya, kerajaan menggunakannya, kemudian Persatuan Perumahan pun menggunakannya, pembeli lagilah dia kata dia nakkan rumah yang mampu milik. Sebenarnya adakah kita ada satu kefahaman atau ada satu kriteria maksud mampu milik ni dalam suasana sekarang ni bagaimana? Saya lihat sebenarnya kalau kita lihat mampu milik ni, definisi mampu milik ini dia agak berbeza kalau kita lihat dari segi developer. Kalau kita tengok, kita bercakap dengan developer yang swasta yang biasa buat rumah 1,900,000, bagi dia itu mampu milik. Sebab every time bila dia lancarkan dia punya unit tersebut, semua habis jual. Maksudnya kalau tak mampu milik, dia tak boleh jual. Alright? And then kemudian bila kita tengok dari segi konteks rumah yang dibuat tahap 150,000 ataupun 200,000, kategori people yang membeli itu beli habis jual, mampu milik. Dia masalah mampu milik ni ialah
ada golongan di tengah-tengah. Dia tak dapat beli yang 200-250 ribu. Dia tak dapat beli yang 1 or 2 million. Yang tengah-tengah ni, bermakna dia don't know where to go. Jadi saya tengok keadaan ini wujud. Kalau rumah-rumah di luar bandar, saya ingat tak ada masalah. Dia masalah ni rumah dalam bandar. Rumah dalam bandar ni, siapa orang dalam bandar? Dalam bandar ini kita terdiri daripada 2 kumpulan yang besar. Pertama ialah golongan-golongan orang-orang profesional yang duduk menjadi pekerja dalam servis industri. Kemudian support service yang kerja di hotel, yang kerja di restoran, dia kerja kilang-kilang kecil dalam bandar. Jadi 2 kategori jenis rumah. Jadi kita nampak dulu kerajaan mementingkan golongan yang nombor 2 tadi. Maka kita wujudkan rumah PPR, rumah perumahan awam. Sehari ini kita ada dalam Bandaraya Kuala Lumpur, kita ada hampir 70,000 rumah PPR dan perumahan awam. 70,000. Kemudian private sector ni, dia orang buat rumah yang 1 million, 1.2 million. Handle orang yang millionaires. Professional. Balik daripada overseas, husband and wife working, gaji 10,000 combined income. Dia nak beli rumah mana? So these are group of people yang I think make noise. And then dia orang ni kerja dalam bandar, tapi kena duduk di Kuala Langat, Hulu Langat, and every day they have to travel. Bila dia nak kena travel ni, sebenarnya kalau kita tengok tiap-tiap pagi kita jam. Why jam? Jam because 2-3,000 workforce yang kerja dalam bandar ni terpaksa travel daripada luar masuk dalam bandar. Bila masuk dalam bandar, because dia tak boleh beli rumah dalam bandar. Kalau you tengok hari ni, purchasing power, sesuatu masyarakat atau sesuatu keluarga itu, purchasing power dia akan bertambah sekiranya dia dapat memiliki rumah yang dia tak payah pakai, tak payah beli kereta contoh. Dia duduk dekat kawasan perumahan yang mana ada MRT, ada LRT, commuters. Jadi ada transport awam. Jadi dia kalau ada rumah turun dah dapat. Itu soalan kita nak tanya kepada Cik Amin Prima. Mungkin Prima ada memikirkan tentang strategi berkenaan atau tidak apabila ia menyentuh mengenai bukan sahaja menyediakan perumahan itu sendiri tetapi melibatkan pengangkutan itu pula. Bagaimana Cik Amin? Ya, terima kasih ya. Bila kita bermula, bila kita bercakap pasal Prima, sebenarnya kita bercakap mengenai golongan pertengahan di mana mereka adalah lebih kurang 50% daripada golongan yang bekerja. Household income antara 2,500 hingga 7,500. Kita tahu program-program kerajaan yang lepas adalah untuk mereka household income 2,500 ke bawah ya. Jadi seperti kata Datuk Johari tadi betul. Jadi kita cuba nak menyediakan perumahan untuk golongan ini kerana mereka tidak lagi mampu membeli rumah di harga pasaran bebas dan juga tidak layak untuk memiliki rumah ataupun dulu kita panggil rumah kos rendah ya. Itu satu. Nombor 2 dari segi kualiti, Akta Prima ditubuhkan. Dalam Akta Prima ada mengatakan bahawa Prima merupakan tanggungjawab Prima adalah untuk merancang, membina dan juga untuk menyelenggara perumahan Prima. Jadi kita nampak bila kita fikirkan tentang perumahan, kita tak boleh fikir daripada kos rumah sahaja. Kita boleh berfikir daripada cost of living yang melibatkan elemen-elemen lain seperti transportation dan juga penjagaan kanak-kanak semestinya, sekolah dan juga fasiliti lain. Jadi dalam perumahan Prima kita merancang untuk membantu penduduk kita dapat mengurangkan kos sara hidup mereka dengan adanya fasiliti-fasiliti yang sesuai dengan keperluan mereka. Dari segi kualiti bila kita cakap dari segi saiz rumah katakan, apakah saiz rumah yang kita kira baik untuk satu keluarga? Pertama sekali kita kena tengok kemampuan dia, kedua kita tengok saiz keluarga dia. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat rumah yang besar untuk keluarga yang besar kerana harganya tinggi. Jadi kita juga tidak sesuai untuk letak keluarga yang besar dalam rumah yang kecil. Jadi harga komponen untuk membina itu kita kena ambil kira. Jadi untuk mereka yang berkeluarga besar untuk dapat rumah yang lebih murah mungkin kita kena jauh sikit daripada katakan Kuala Lumpur. Ada juga mereka yang katakan baru berkahwin, 2 orang tidak punya anak, tidak memerlukan rumah yang besar. Jadi kita kena lihat juga apakah out there di sana rumah-rumah yang ada untuk mereka. Jadi Prima kita mengambil kira golongan-golongan ini supaya kita dapat memberi rumah mengikut kesesuaian keperluan mereka.
Dari segi kualiti, bukan saja kualiti rumah itu, tetapi juga kualiti komunitinya. Bagaimana ia dibangunkan, apakah persekitarannya, apakah riadahnya. Jadi kita macam di Hong Kong katakan, dia punya plot ratio di Hong Kong mencecah 8 hingga 9. Rumahnya kecil, tetapi fasiliti yang ada di Hong Kong dengan transportationnya komplit. Ya, jadi bila kita cakap pasal density yang tinggi, kita mesti make sure kita ada keperluan-keperluan asas yang boleh membuat mereka rasa selesa. Jadi kualiti itu bukan sahaja dalam rumah tetapi juga di sekitaran rumah. Apabila Cik Amin bercakap mengenai konteks global juga, saya tertarik mengenai ada saranan kepada kerajaan terutamanya dalam menyediakan segalanya mampu milik kepada rakyat daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kita dengarkan apa saranan. Pakar Ekonomi Program Pembangunan PBB UNDP Christopher Chung berpendapat pelbagai konsep boleh diperkenalkan untuk memastikan bilangan rumah mampu milik dapat memenuhi permintaan di kawasan bandar. Antaranya konsep lembaga pemegang amanah tanah komuniti. For example, they will purchase, the community themselves will actually form a trust to purchase a piece of land. And then they will build houses on this piece of land. But when these houses are sold off to the middle income or low income buyers, it is sold off without the price of the land, only the price of the house. So because of that, you actually reduce the house price, whereas the land is continued to be held by the trust itself. Melalui model ini, harga rumah terbabit mungkin dapat dikawal. Ia juga mampu mengelak harga rumah terus dispekulasi. Selain itu, Christopher turut mencadangkan dasar rumah sewa, terutama sekali di kawasan berkepadatan tinggi seperti Lembah Kelang dan Pulau Pinang. For example, if you look at some developed cities in Berlin or New York, actually the rental ownership ratio is very high on the rental side, actually very low on the ownership side. I think if I'm not mistaken, in Berlin it's almost about 50%, 20%. So Malaysia at the moment, I think is more skewed towards the ownership side. So is this something that we should think about in terms of having some kind of a policy measures to encourage more rental instead of pushing just for ownership? Melalui cadangan itu katanya, rumah-rumah yang disewa di kawasan itu harus dimiliki oleh kerajaan. Kerajaan pula kini boleh mengawal harga sewanya, lantas beri peluang kepada golongan yang paling terdedah untuk memperoleh tempat tinggal yang mereka mampu. Saranannya kita akan berehat seketika, kembali selepas ini kita bercakap mengenai mengawal harga rumah dan pastinya spekulasi. Menemu bual ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa rasa pembeli yang terutama yang baru membeli rumah ini. Kita terus bersama Tan Sudin. Silakan Tan Sudin. Terima kasih Ashwat, dan seperti mana selalunya di kedai kopi, kedai mamak dalam perbincangan bersama rakan-rakan, pastinya topik perbualan hangat yang pasti timbul adalah berkenaan dengan isu perumahan. Seperti saya, salah seorang generasi Y, bagaimana hendak memiliki rumah, sampai sekarang masih tak ada rumah lagi. So untuk mengetahui pengalaman bersama saya sekarang adalah rakan iaitu Jill, untuk mengetahui pengalaman bagaimana boleh memiliki rumah sendiri tanpa bantuan sesiapa. So Jill, maybe you can share with us, like, when did you bought the house and why do you choose that property that you bought maybe a few years ago? I think very simply, I first bought it about 3 years ago. The reason why I bought it was because I felt that, I knew that property would be a good investment, and that I know from reading, the papers and magazines that property is essentially a good hedge against inflation. I decided to buy the area within that area simply because, one, it was up and coming, and two, looking at my budget, the unit I was looking at fell within my price range. It was something that I could afford. Yeah. So what were some of the challenges you faced at that time when buying a house? I mean, I don't think it's that simple as just buying a house, because it's a really huge investment, right?
Yeah, Celine, you're right. I think one of the biggest challenges that I faced at that time was really finding something that was within my price range. I think as a person who just started working a couple of years, you don't really have that much money to invest. But fortunately for me, I had some savings, which I basically took out everything and pulled together and say, okay, this is the amount of money that I have, and within this. With this amount of money, what kind of a price range can I afford? So challenges was definitely finding something within my price range, something that was affordable, not too far out, yet had good prospects for, the price to go up. What do you think could help you better, maybe a few years back when buying a house? Do you think in terms of maybe have a more steady income, or maybe what else that could help maybe Generation Y like us to own a house? Well, for me, I was fortunate because I had people to talk to. I had friends and other family members who were able to advise me, what were the pros and cons of, investing in property and what are the things that I should look out for. I think the current generation, or at least people who are looking to buy property, have a lot of information to read through. But I think something that would help is definitely someone who you can trust and someone who has been through that process to sort of handhold you and give you advice that you can rely on. In terms of getting loans from the banks or lawyers who can help you with all this property contracts and all that, I don't think that there's going to be an issue, but really I think the bigger picture really is finding something that is affordable and having a range of options to choose from. That would really be very helpful. Okay, and hopefully you can also help me when it comes to my turn to buy a house, guide me through how the pros and cons in choosing house, right? Definitely, yes. Okay, dan nampaknya begitu saja sedikit berbualan bersama Jill, dan mungkin panel di studio boleh mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai isu rumah mampu milik ini. Kembali kepada Ashwat. Okey, terima kasih Tan Sulin, dan penerbit kami Syafizan Johari juga menemubuat seorang penganalisis hartanah yang antara lain mengetengahkan masalah yang beliau ataupun apa yang kita hadapi ketika ini. Kita dengar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Zurine Properties, Devendran Singh, sektor hartanah Malaysia pernah menyaksikan tekanan harga luar biasa pada tahun 2010. Ya, apabila harga hartanah melonjak sehingga 20% setahun berbanding kebiasaan 5 hingga 7%. Jelasnya keadaan itu disebabkan oleh kurangnya tawaran. Ia juga dikaitkan dengan tempoh kelulusan yang panjang. I think a lot of pressure needs to come in from the government and in within themselves as well. For example, if you look at 1,300 acres that RRI had, which is now Kuasa land in Sungai Buloh, that is perfect for affordable homes for the young graduates because it's done by the government. But instead, what do? They go and tender it out to other developers for high-end development. Doesn't make sense, right? So these are the things that I think, the government needs to take a look and say, hey, look, we've got strategic land bank. We as the government, why don't we use this land bank and start providing good quality homes at affordable prices for our people? Beliau percaya kunci bagi menyelesaikan masalah ini ialah kecekapan proses kelulusan kerajaan. I think the main issue why prices have been going up over the years was because supply is very slow in coming, right? The inefficiencies in the government approval process takes too long. For example, if you are a developer and you own a parcel of land, in some states it takes up to 18 months to get approval. Now that 18 months holding cost and to pay all the consultants to get the approval is transferred to the buyer. Ketika ini, kadar kenaikan harga hartanah sudah terkawal antara 5 hingga 7% di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Namun beberapa kawasan panas masih mencatatkan peningkatan harga yang pantas. Okey, kita terus bersama General Goh. General Goh, sedikit sebanyak dalam bajet 2014 juga ada menggariskan langkah-langkah untuk mengawal harga rumah ini. Bagaimana? Ya, langkah pertama adalah kenaikan RPGT, which is excellent. We are very happy about that. But that is not all. There are other measures that can be employed to effectively reduce speculative activities in the property market. We believe that rumah-rumah
is one item that should not be subject to speculative activities. The government is very serious about controlling the prices of sugar, cooking oil, macam-macam. Tetapi perkara rumah, saya fikir nampaknya kerajaan tidak begitu serius. Because there are other measures to be employed. For example, a very useful mechanism is the stamp duty. Our neighbouring countries have imposed a 15%, 15% stamp duty atas orang asing, foreigners yang membeli rumah, properties in Singapore. And it was very effective. It straight away reduced the number of transactions. That means speculators are discouraged. And we were disappointed in the last budget that item was not addressed. Macam mana Yang Berhormat tentang mengawal spekulasi harga rumah? Ini untuk rumah-rumah yang high end lah ya. Saya nampak kalau kita nak protect benda ni, we have to give more supplies of the house. So jadi nak supply lebih ni, saya nampak this is a time that we should take advantage. Contoh, sekarang ni kita build MRT. Kita dijangkakan mempunyai 35 stesen MRT. Apabila kita ada 35 stesen MRT ni, kita kena pasti which stesen MRT yang kita boleh gazetkan kawasan keliling dia sebagai rumah yang untuk dibina mampu milik. So imagine out of the 35 MRT station, kita boleh gazetkan maybe half of that. Ini ada macam land bank ke? Ya. So kita gazetkan kawasan tu pasal diorang tengah bina sekarang ni. Dan kawasan-kawasan tu kita gazetkan untuk membina rumah-rumah mampu milik. Then you give more supply, then at the end only this private developer have no choice. Okey, Cik Amin di bilik berita apa pendapat Cik Amin mengenai langkah untuk mengawal kenaikan harga rumah ni? Dari segi idea untuk berada di tempat di mana ada pengangkutan awam adalah baik ya. Jadi macam kita di Prima Asu, kita sedang bekerjasama dengan Pasarana yang membina one of the tracks untuk mengadakan rumah. Tetapi again tanah yang ada tu tak very limited, tak banyak. Saya rasa going forward kita kena, kalau kita buat perancangan yang baru, kita kena sediakan the pockets so that kita boleh sediakan rumah mampu milik. Kerana golongan ni sebenarnya yang kebanyakannya memerlukan berada dekat dengan transportation hub. Jadi di mana-mana di negara maju kita tengok trend ni kebanyakan orang tak tinggal dalam city, dia tinggal luar dari city, tetapi dia pergi kerja dan balik menggunakan pengangkutan awam. Dari segi kos, bila cakap pasal kos masalah rumah memiliki ni bukan saja kos rumah tetapi juga kemampuan untuk memiliki. Kita dapati daripada the consumer survey yang kita buat dengan golongan kita dapati kebanyakan mereka tidak mampu juga membayar down payment 10% tu. Jadi kita kena, macam kami di Prima, kita cuba kita terdapat satu idea, mungkin kita mengadakan satu non-conventional program macam yang disebut oleh pegawai United Nations tadi di mana kita come in to membantu mereka untuk dapat rumah tu dengan tidak membayar katakan 10% down payment. Kita pakai macam contohnya rent to own scheme. Jadi dengan adanya, tapi hak tanah tu mungkin dipegang oleh Prima, tetapi mereka mempunyai option katakan untuk memilikinya 5 tahun atau 10 tahun akan datang dengan harga yang sama. Jadi ini perkara sebagai kemampuan memiliki penting ya. Okey, dalam 30 saat kita terus bersama Dr. Azimin. Mungkin penyelesaian dalam konteks urban ni selepas ini, Doktor, bagaimana dengan masalah yang telah pun digariskan Datuk Jo dan juga Cik Amin tadi? Dia balik kepada, saya kata chicken and egg lah isu dia ni. Kita boleh kawal harga, tapi every years kita nampak increment dia 20%, 30%. It doesn't make sense towards the end. Kalau kita tengokkan gaji even graduate, saya ingat 10 tahun tu, 15 tahun dulu, kalau degree holder 1,008 pun still sama, tapi harga rumah masih naik. So imagine kalau kita beli rumah, and then we have to half of our gaji to spend for that rumah, and then transportation kita itu kalau ada kenderaan sendiri lagi teruk lah. Now untuk mengawal harga rumah ni saya nampak mungkin sudah sampai masanya kita melihat mungkin saya nampak dari segi aspek inovasi lah. Dari segi material, mungkin kita berbalik pada material yang boleh kita semula
memang banyaklah kita ada IBS yang tengah melihat kaedah pembuatan rumah yang cepat, jimat masa, at the same time insya-Allah boleh reduce the cost lah. Tapi at the same time juga kita perlu ingat gaya hidup dalam untuk mengurangkan kos rumah ni, contohnya rumah yang kononnya yang tinggi memerlukan high tech stuff, contohnya aircon, securities. Kalau kita boleh buat gunakan tenaga passive energy ataupun active energy dikombinkan, mungkin rumah mampu milik ni boleh dimiliki oleh semua orang. Okey, Dr. Azmin, kita terpaksa berehat seketika dan kita kembali selepas ini segmen terakhir dan sedikit sebanyak apa yang dilontarkan Dr. Azmin bakal dijawab oleh Datuk Jo dan juga Cik Amin di bilik berita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Empat minit untuk segmen terakhir ini untuk merumuskan segalanya apa yang kita bincangkan. General Goh pertama sekali, mungkin ada 2 minit untuk General Goh merumuskan penyelesaian terbaik untuk kita memiliki rumah selepas ini. General, gimana? Okey, yang pertama adalah langkah-langkah untuk mengurangkan atau kalau boleh menghapuskan semua kegiatan spekulasi. Dan kita faham dan kita terima harga rumah akan naik yang disebabkan oleh natural inflationary forces. Tetapi apa yang kita harus hapuskan adalah kegiatan speculators. And now they are forming themselves into syndicates now. The situation is becoming so serious. There are now syndicated speculative elements in the market. And they are driving house prices up through the roof. And I wish the government will seriously look into getting rid of all these type of speculative activities. Ya, saya rasa Ashwat dalam ucapan bajet baru-baru ini, Datuk Seri Najib ada membayangkan betapa seriusnya seperti yang diminta oleh Datuk Goh, kerajaan nak mengatasi masalah selain daripada spekulasi harga rumah, tanah yang sesuai. Jadi Datuk disebutkan akan ditubuhkan Majlis Perumahan Negara. Pandangan Datuk? Sebenarnya Majlis Perumahan Negara ini saya rasa ada satu cadangan yang bagus. Kerana kalau kita lihat, apabila kita nak membina rumah ni, bukan saja dalam bandar kita di Kuala Lumpur, tetapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan negeri. So dengan adanya Majlis Perumahan Negara yang melibatkan jawatan kuasa di pusat dan juga negeri, pegawai-pegawai dan juga wakil-wakil daripada Prima, SPNB, Jawatan Perumahan Negara, maka secara tak langsung any action yang kita ambil untuk mewujudkan rumah-rumah mampu milik dan mengawal harga-harga ini dapat dikoordinasikan dalam satu badan yang mana semua tahu masalah dia. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, saya nak lihat kerajaan negeri, pelibatan kerajaan ini juga penting kerana mereka kuasai tanah. Jadi kalau kerajaan boleh bagi insentif, tetapi kalau mereka tidak boleh menyediakan tanah, dikatakan di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan dan sebagainya, maka matlamat tidak akan tercapai. Jadi dengan koordinasi di antara federal dan state, pegawai-pegawai daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri bersatu padu untuk buat benda ini, I think we can resolve this issue matter of time. Okey, itu antara saranan yang telah pun dikemukakan kepada pihak kerajaan untuk diteliti selepas ini dalam bagi memastikan semua orang dapat memiliki rumah sendiri. Dan kepada anda di luar sana yang berinteraksi melalui #501 Sudut Pandang, terima kasih, teruskan berinteraksi dengan kami dan juga ikuti laporan kami dalam astroawani.com. Dan terima kasih kepada semua ahli panel yang terlibat, Datuk Johari Abdul Ghani, Pengerusi Udah Holdings, Brigadier Jeneral Bersara Datuk Goh Seng Toh, Naib Presiden Persatuan Pembeli Rumah, dan di bilik berita terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, Aminuddin Abdul Manaf, COO Perbadanan Prima Malaysia, dan seorang lagi pensyarah seni bina yang juga inventor Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Azimin Tazilan. Dan terima kasih kepada rakan setugas Malina Manaf di studio dan juga Tan Sulin di lokasi Petaling Jaya. Terima kasih kepada penerbit kami Khairul Syafizan Johari. Saya Ashwat Ismail, teruskan sama Astro Awani hanya di saluran berita Sekenap Dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.